Assalamualaikum. Semua ibu bapa mesti nak anak-anak kita cintakan solat kan? Tapi macam mana caranya? Jom kita sama-sama lihat beberapa tips praktikal untuk ajak anak kita wuduk dan solat dengan cara yang buat mereka rasa seronok, bukan rasa terpaksa. Ini soalan besar yang selalu bermain dalam fikiran kita kan? Sebab matlamat kita bukan sekadar nak ajar pergerakan dan bacaan je. Lebih dari itu, kita nak tanam satu benih cinta pada solat yang akan terus mekar sampai bila-bila. Jadi, jom kita bongkar jawapannya. Okey, sebelum kita masuk bab teknikal, langkah-langkah solat semua tu, kita kena betulkan asasnya dulu. Selalunya kita fokus pada apa nak kena baca, bagaimana nak buat pergerakan, tapi yang paling-paling penting sebenarnya adalah mengapa kita buat semua ni. Dan asasnya mudah je, cinta dan sabar, bukannya arahan dan paksaan. Hadis ni betul-betul bagi kita a big reminder. Berlemah lembutlah terhadap anak-anakmu dan perbaikilah adab mereka. Proses ajar solat ni sebenarnya sebahagian daripada perjalanan kita nak sempurnakan adab dan akhlak anak kita. Dan ia mesti dimulakan dengan kelembutan. Dan hadis ni lagi menguatkan prinsip tu. Sesiapa yang tidak mengasihi anak-anaknya, maka dia tidak akan dikasihi. Kasih sayang, belas kasihan, inilah kunci untuk kita buka hati anak-anak kita, supaya mereka terbuka untuk terima ibadah dalam hidup mereka. Jadi, prinsip utama dia jelas kan? Tunjukkan kasih sayang, peluk, puji, guna suara yang lembut, tenang supaya dia rasa selamat. Sabar, ulang banyak kali pun tak apa. Dan yang paling penting, ikut rentak dia. Setiap anak ada speed dia sendiri. Kita tak boleh paksa. Kita raikan perjalanan unik setiap seorang daripada mereka. Kata-kata ni rasanya betul-betul kena kan? Ia macam faham sangat apa yang kita lalui. Perjalanan ini bukan sekadar tentang mengajar, tapi lebih kepada memahami, bersabar dan menyemai cinta pada setiap langkahnya. Sebab tu, penting sangat untuk kita ingat, matlamat utama kita bukanlah kesempurnaan, tapi untuk bina satu hubungan rohani. Ia bukan sekadar kewajipan, tapi satu tanda cinta. Kita nak anak kita rasa tenangnya solat tu. Okey, jom kita mulakan dengan langkah praktikal yang pertama, wuduk. Penting untuk kita fahamkan pada anak-anak, ini bukan setakat basuh tangan dan muka. Ini adalah satu konsep yang sangat besar dalam Islam, iaitu kebersihan. Hadis kebersihan itu sebahagian daripada iman ni. Ia tunjukkan kenapa wuduk ni istimewa sangat. Ia bukan je persiapan fizikal, tapi juga spiritual. Kita ajar anak kita, sebelum kita nak bercakap dengan Allah, kita bersihkan diri kita dulu. Dan perbuatan membersihkan diri itu sendiri dah dikira sebagai satu ibadah. Untuk anak-anak, kita mulakan dengan yang asas dulu. Niat, basuh muka, tangan, kepala sikit, kaki, ikut urutan. Tapi tahu tak apa kuncinya? Bukan kesempurnaan. Kuncinya adalah jadikan ia aktiviti yang seronok. Biar je dia main air sikit, percik-percik sikit. Biar pengalaman pertama dia dengan wuduk ni sesuatu yang positif. Bukan satu kerja yang leceh. Sekarang, bila dah wuduk, badan pun rasa segar, kita beralih ke solat. Jom kita tengok beberapa bacaan asas tapi dengan cara yang mudah untuk anak-anak faham dan rasa. Apa yang paling penting dekat sini adalah untuk kita jadikan solat ni satu pengalaman yang menggembirakan. Bukannya satu kerja rumah yang dia kena selesaikan. Bila dia rasa seronok buat sesuatu, dia sendiri yang akan tertunggu-tunggu untuk buat lagi kan. Solat kita dimulakan dengan doa iftitah. Anggaplah ini macam doa pembukaan, macam ucapan hello kita kepada Allah sebelum kita mulakan perbualan kita dengannya. Cuba kita renung sekejap ayat ni. Power kan? Dekat sini, kita bukan ajar dia hafal semata-mata. Kita tengah tanam benih akidah. Yang tujuan hidup kita ni, semuanya adalah untuk Allah. Ini mungkin pelajaran paling besar yang boleh kita bagi pada anak kita. Lepas tu, kita tunduk rukuk. Perbuatan ini sendiri adalah satu tanda kita merendah diri, tanda kita hormat pada pencipta kita. Masa rukuk ni lah kita puji keagungan Allah. Cuba kaitkan dengan sesuatu yang dia boleh bayangkan. Cakap pada dia, adik, nampak tak langit tu besar? Bintang-bintang tu banyak. Allah yang buat semua tu. Bila kita rukuk, kita cakap, wow, hebatnya Tuhan. Terus pergerakan tu ada makna kan? Lepas tu, kita bangun balik. Berdiri tegak dalam posisi iktidal dengan rasa syukur. Dekat sini ada satu dialog yang sangat indah. Kita cakap, Allah mendengar mereka yang memujinya. Cuba tekankan pada anak kita. Tengok, tadi kita baru je puji dia masa rukuk. Sekarang kita mengaku yang dia tengah dengar pujian kita tu. Ini membina keyakinan, solat ni bukan cakap sorang-sorang. Ia komunikasi dua hala.
Kemudian, kita tiba ke kemuncak solat, saat yang paling intim, paling istimewa, paling dekat kita dengan Allah, iaitu sujud. Dengan letakkan dahi kita, bahagian paling mulia pada badan kita, ke lantai yang rendah, ironinya, itulah waktu kita paling hampir dengan Tuhan. Inilah rahsia yang kita kena kongsi dengan anak-anak. Waktu sujud inilah masa paling best untuk minta apa-apa je ke Allah. Nak mainan baru? Minta sekarang. Ini akan buat dia rasa sujud tu saat peribadi yang dia nanti-nantikan. Ini soalan yang mungkin bermain-main dalam fikiran anda dari tadi kan? Macam mana sebenarnya nak ajar bacaan dan pergerakan tu? Jangan risau, kuncinya mudah je. Pecahkan kepada bahagian-bahagian yang kecil yang senang diurus. Ya, macam ni. Daripada kita cuba ajar semua sekaligus yang boleh buat kita dan anak kita stres, kita fokus pada satu benda je. Satu pergerakan, satu bacaan. Itu je. Bila buat macam ni, ia tak nampak menakutkan dan anak kita pun rasa, oh ini aku boleh buat. Contohnya, kita ambil rukuk. Untuk minggu ni, kita fokus pada rukuk je. Ajar pergerakannya, ajar bacaannya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Terangkan maksudnya dengan cara yang paling mudah. Ulang-ulang sampai mereka selesa. Bila dah mahir, baru kita tambah pergerakan lain. Nampak tak? Satu-satu. Dan kena ingat, permulaan tu tak semestinya kena sempurna. Ajak je mereka solat sebelah kita. Walaupun mereka cuma duduk dan tengok, itu dah satu permulaan. Mungkin mereka cuma nak ikut sujud je. Tak apa, raikan penyertaan kecil macam ni. Ia dah cukup hebat. Kita dah tahu asas-asasnya. Cabaran seterusnya dan mungkin yang paling besar ialah macam mana nak ubah solat ni daripada satu perbuatan kepada satu kebiasaan, satu tabiat yang indah, yang kekal. Inilah anjakan minda yang paling penting. Jangan layan solat macam subjek dekat sekolah. Yang kena hafal, ada ujian, ada markah. Jangan. Sebaliknya, kita kena jadikan ia sebahagian daripada hubungan harian kita dengan Allah. Sesuatu yang sebati dalam hidup kita. Jadi, macam mana nak buat? Mudah aja. Dalam kereta, pasang bacaan Al-Quran. Nampak awan cantik, cakap, Subhanallah, cantiknya ciptaan Allah. Cuba solat berjemaah walaupun sekali sehari. Puji usaha dia, bukan kesempurnaan. Kalau dia cuba berdiri sebelah kita pun, puji. Dan jangan takut guna teknologi. Banyak aplikasi yang boleh buat belajar solat jadi seronok. Ini soalan yang mungkin bermain-main dalam fikiran anda dari tadi kan? Macam mana sebenarnya nak ajar bacaan dan pergerakan tu? Jangan risau, kuncinya mudah je. Pecahkan kepada bahagian-bahagian yang kecil yang senang diurus. Ya, macam ni. Daripada kita cuba ajar semua sekaligus yang boleh buat kita dan anak kita stres, kita fokus pada satu benda je. Satu pergerakan, satu bacaan. Itu je. Bila buat macam ni, ia tak nampak menakutkan dan anak kita pun rasa, oh ini aku boleh buat. Contohnya, kita ambil rukuk. Untuk minggu ni, kita fokus pada rukuk je. Ajar pergerakannya, ajar bacaannya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Terangkan maksudnya dengan cara yang paling mudah. Ulang-ulang sampai mereka selesa. Bila dah mahir, baru kita tambah pergerakan lain. Nampak tak? Satu-satu. Dan kena ingat, permulaan tu tak semestinya kena sempurna. Ajak je mereka solat sebelah kita. Walaupun mereka cuma duduk dan tengok, itu dah satu permulaan. Mungkin mereka cuma nak ikut sujud je. Tak apa, raikan penyertaan kecil macam ni. Ia dah cukup hebat. Apa yang kita fokuskan ialah untuk cipta satu pengalaman yang betul-betul bermakna. Jadi perkongsian ni akan bagi anda strategi-strategi yang praktikal yang boleh kita guna untuk jadikan momen mengajar ni satu detik yang penuh barakah. Ada beberapa prinsip penting yang kita kena pegang. Pertama, rutin. Rutin ni bagi mereka rasa selamat sebab mereka tahu apa yang akan jadi. Kedua, sensitivity deria. Maksudnya, kita kena pastikan suasana tu tenang, tak ada bunyi bising atau lampu yang terlalu terang. Dan yang ketiga dan keempat ni, kawan baik kita. Gambar dan pengulangan. Visual sangat membantu dan ulang-ulang ni memang cara terbaik untuk mereka ingat dan kuasai sesuatu. Ada 5 strategi utama yang betul-betul boleh ubah keadaan. Nombor 1, guna visual. Kad gambar, jadual sebab gambar selalunya bahasa pertama mereka. Nombor 2, cipta ruang yang tenang. Kurangkan gangguan diria, cakap pun dengan suara yang lembut. Nombor 3, pengulangan. Ulang, ulang dan ulang lagi. Ini kunci untuk mereka hafal. Nombor 4, konsisten. Kalau dah jumpa satu cara yang berkesan, teruskan guna cara tu. Jangan tukar-tukar, nanti mereka keliru. Dan akhir sekali, nombor 5, sistem ganjaran. Raikan setiap pencapaian kecil. Bagi stiker ke, puji-pujian ke, ini akan buat mereka rasa seronok dan bersemangat. Semua strategi yang kita bincangkan tadi, asasnya adalah ini. Hadis ni sangat indah kan? Semuanya datang dari rasa kasih dan belas kasihan.
Cara kita mengajar tu, itulah cerminan rahmat kita pada mereka. Dan usaha kita ni, percayalah, ia bukan sekadar tentang solat. Manfaatnya jauh lebih besar. Ia boleh tingkatkan kemahiran komunikasi mereka, daya tumpuan mereka, malah bantu mereka urus emosi dengan lebih baik. Dan yang paling best, ia akan eratkan lagi ikatan dalam keluarga kita. Dan inilah rumusan paling penting untuk kita semua. Matlamat kita bukan nak anak kita solat cepat-cepat atau perfect sangat, tapi untuk dia mula bina satu hubungan peribadi dengan Allah. Hubungan yang akan jadi macam sauh, jadi pegangan dia sepanjang hidup dia. Baiklah, kita dah sampai ke penghujung perkongsian kita. Jom kita kembali kepada niat asal kita dalam perjalanan yang indah ni, iaitu untuk membina satu ikatan rohani yang kekal seumur hidup. Kata-kata ni betul-betul merangkum segalanya, kan? Yang penting bukanlah seberapa cepat mereka belajar, tapi hubungan yang terbina antara mereka dengan kalimah-kalimah Allah. Setiap usaha kita tu, itulah langkah yang mendekatkan mereka kepada Pencipta. Dan saya nak anda ingat, dalam perjalanan ni akan ada hari yang mudah, akan ada hari yang mencabar. Tapi sentiasa ingat, kesabaran anda itu sendiri adalah ibadah. Setiap kali anda rasa nak putus asa, tapi anda tarik nafas dalam-dalam dan cuba lagi dengan penuh kasih sayang, ingatlah firman Allah, sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Jadi, sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan. Apakah satu langkah kecil pertama yang anda boleh ambil hari ini juga? Mungkin dengan cuma buat satu kad gambar untuk wuduk, atau mungkin hanya dengan ajak anak anda duduk di sebelah masa anda solat. Tak kisahlah sekecil mana pun langkah tu, mulakanlah dengan penuh keyakinan dan kasih sayang.